Sebenarnya saya sebagai ahli ekonomi percaya kepada teori pusingan ekonomi. Sebab teori pusingan ekonomi ini sudah dibuktikan sejak zaman Nabi Yusuf, bagaimana kejayaan Nabi Yusuf sebagai Menteri Keuangan menguruskan ekonomi Egypt yang turun naik. Dan kemudian telah dibuktikan oleh Profesor Ravi Batra, kajiannya antara tahun 1780 hingga tahun 1990, setiap 10 tahun ada kegawatan ekonomi, pusingan ekonomi 5 tahun menaik dan 5 tahun menurun. Di Malaysia kalau kita lihat sejak merdeka atau sebelum merdeka lagi pun, setiap 10 tahun kita akan mengalami kegawatan, dan kegawatan itu mengalami pusingan, ekonomi mengalami pusingan menaik 5 tahun dan menurun 5 tahun. Dan kita telah mengalami kegawatan pada tahun 2019, dan kebetulan pada masa itu kita ada COVID-19 yang merancakkan kegawatan berlaku, sehingga kita mengalami kegawatan selama 9 bulan. Tapi selepas 9 bulan itu, selepas kita tumbuh secara negatif untuk 9 bulan, kita telah mula tumbuh secara positif mulai suku tahun ke-4 tahun 2021. Dan kini kita di suku tahun ketiga tahun 2022, dan telah terbukti bahawa ekonomi kita menaik daripada 3% kepada 5% kepada 8.9%, dan dijangkakan pada suku tahun keempat ini sekurang-kurangnya kita akan meningkat lagi dalam lingkungan 6%. Jadi pada keseluruhan tahun 2022 kita jangkakan kita akan meningkat ekonomi kita pada kadar lebih daripada 6%. Ini merupakan satu yang logik yang boleh dibuktikan secara kuantitatif. Apakah kemungkinan kesan kegawatan dunia akan memberi kesan kepada pertumbuhan kita yang sihat ini? Ada kemungkinan, sebab itulah mana kita berlaku lebih konservatif untuk ramalan tahun 2023 tahun 2024. Kita menjangkakan kita mungkin tumbuh pada kadar yang lebih rendah daripada tahun 2022. Tapi insya-Allah kita tidak akan mengalami kegawatan lagi sehingga kita turun negatif pula pertumbuhan kita, kerana kita memang sedang dalam proses meningkat, dan kita sepatutnya mengambil peluang ini untuk melonjakkan ekonomi kita supaya dia sampai puncaknya dalam kira-kira tahun 2026.